Ni kencing yang dibakar kena azab dalam kubur. Nabi kata, "Fa'adzahu an fawzi fa'inna maka azabul qabri minhu aw kama qala." Bersih betul-betul bak kencing yang kena katok dalam kubur kencing. Kisah ni kok. Jadi dengan model bagi yang tiga jauh tak ada bawa apa semua, tapi underwear kecil pukul 12 tiba-tiba nak bayang lohor, underwear ada kecil, cara lagu mana nak semayang senang sangat, masuk dalam bilik air. Ada biasanya tanda ada tak dalam pejabat? Ada lah, jarang pejabat tidak buat tanda. Ada pun kena buat di tanda lain. Jabat penentian tanya, tapi kalau nak kecil kena penentian menjadikan. Ada buat gitu. Masuk dalam tanda kunci itu. Kena ada orang kunci itu. Kalau gila masuk dalam kunci. Buka keluar jabat. Ada underwear. Kena kecil. Buat keluar underwear. Lepas tu buka paip. Masuk. Contoh ni. Nak ajar tadi. Ni underwear. Ajar tadi. Biasanya kalau underwear, kena kecil kat ni ke ujung. Macam dulu ni. Ya. Underwear kita. Buka air, jatuhkan air ke bawah, biar dia lalu gitu. Cara masuk pada sarang. Lepas tu ada tanda buat gini. Atas secara ni. Tak ada masuk sendah tu tau. Masih lalukan air. Sekira-kira, boleh dia lalu dan bekas-bekas tadi ke bawah. Lepas tu peluang lah. Lepas tu tanya, dah nak peluang gani. Aku tak payah ajar dah. Apa kau makan muak, kantor itu apa? Bersih pada sarang, pakai tadi. Boleh semayang on the spot. Tanda bilik doktor mari tak ditutup lah. Kunci tak ada. Tengok kalau tak ada kunci kena ada. Kunci kosong. Jadi kita duduk. Itu. Okey, amal Allah SWT. Bila WC nak berok nak kecil. Tanda tak ada kunci dia. Ayalah. Oh, tu susah kan. Kalau kecil okey. Kalau berok macam. Tak ada orang boleh buka. Suspend. Kalau kecil okey. Nyanda tak ditutup. Dah kalau lewat tadi. Lewat kaki kena kat tu. Apabila kita orang buat boleh tanda, kita guna tato, gambar, apa tu. Guna mana-mana. Ada orang dosa kan? Ini kata. Ada hari kita pergi satu bukan dia kedai makan kapur-kapur lah roti nak guna tanda. Jadi dia pun kita tunjuk kat dapur kedai kapur tu kat dapur pintu tak ada depan dia nak lalu dekat kacang duduk dia kacang kata panjang nak masuk tu lepas tu ada kacang ngajak dia. So kita kata dah pintu masuk pintu. Rupa dia pintu dia pakai akak dengan tangan. Dari tu pun akak ambil pintu beri ke kita. Kita pun ambil pintu tutup dah. Kata nak tutup kan dia. Kalau cepat yang tu pintu. Jadi kecil dengan diri. Apa? Susah nak masuk susah. Ada. Pintu dia lah. Jadi tanda ni biar model kan. Orang kafir, orang putih, anggap dia boleh otomasi dalam tanda. Dia begitu jaga. Patut kita paling bersih. Pasal kita umat Muhammad. Maka berkenaan dengan soalan tadi, kan tanda tu kita dalam jamak, nak masuk underwear tak boleh tutup, senang sangat. Kita pergi kat sini, kalau buka zip, tarik underwear tu buat keluar. Waktu saja basuh. Betul tak? Boleh tarik tak? Boleh tarik. Kan dia, biasa dia stress. Jangan buat dia pelayu kau. Jadi dia boleh tarik. Tarik tu buah kat tarik. Cucuk macam tadi. Lepas tu tarik, lepas tong. Dia akan masuk. Boleh semayang. Baik. Jadi surah Makkah
Sekarang kita boleh tak baca yang tengah-tengah atau yang mana yang kita ingat? Boleh. Tak ada masalah. Katakan surah tu panjang, kita nak baca ayat yang ke-20, boleh? Kita nak mula dengan ayat ke-16, boleh? Silakan. Cuma kalau baca semua afdal. Tapi janganlah baca semua kalau semayang tu pendek. Dah kita jadi imam baru orang kampung, jangan baca panjang-panjang. Tak boleh. Mereka solat sunat macam tarawih. Tak apa. Solat fardu jangan baca panjang. Main baca maghrib, baca yasin juga sama. Bodoh tu baru pergi kali sama tak pergi dah sedih. Mana dia kata lengur. Orang tua ini pakai telefon, selorok telefon. Dia kali satu rakaat. Perlu atau tidak buang semua besi yang digunakan untuk tampal bagi sunnah rahang yang patah bila orang sudah mati. Dengar model. Jadi yang boleh cabut tidak menyakitkan mayat, hendaklah dicabut. Contoh sikit. Bila mati, cabut. Kalau dekat, lupa minyak sikit. Tapi jangan sakitkan dia. Jadi melekat, tak boleh cabut. Contohnya macam sini ini. Ini masuk masuk skru. Jangan buka. Faham? Jangan dipeluh ayat ambil skru, ambil besi, cabut balik. Tak boleh. Pokoknya haram. Biarkan itu ditanam bersama mayat, tak ada masalah. Yang tak sakit, cabut. Macam pakaian dia. Sakit tak? Dah tak melekat pada tubuh. Cabut tudung, cabut sokok, cabut tiup, cabut serban. Tapi yang melekat, tak boleh. Tangan dia masuk skru dalam yang itu. Patah. Keting dia masuk skru dia dah. Perut masuk sepanah hijau. Biar itu. Kalau berdosa pun kita tanam. Jangan dipeluh ayat berdosa. Soalan seterusnya. Kita ada masa 12 minit lagi. Apakah benar orang yang belajar ilmu syariat marifat tapi tak rajin datang surah masjid? Jawabnya, datang surah masjid ni lah yang paling tinggi yang kita amalkan. Ni bukan ilmu, ni sunnah Nabi. Jangan dengan sebab kita mengaji satu ilmu, maka kita sudah meninggalkan satu sunnah besar. Soalan seterusnya, saya nak berubah, tapi dah bersabar, tapi sering juga buat perbuatan dosa. Apakah awalan untuk saya terus tidak mengulangi? Ada tak perempuan masuk pagi-pagi langsung mandi? Apa hubungan hukumnya dalam pihak pada perempuan-perempuan yang masuk pagi-pagi tak mandi? Innama yusammal insan dekat pertinisian. Kenapa dipanggil kita insan? Insan ni maknanya yang banyak lupa. Nampak? Yang tak lupa siapa? Allah Ta'ala. Dalam kata kita, sahabat pun buat salah. Sahabat pun buat dosa. Lalu mengadu kepada Rasulullah. Cuma ada ulama-ulama, dia orang bukukan kelebihan para sahabat. Serah ulama ni tak buat kita pada menyatakan himpunan dosa-dosa Sayyidina Abu Bakar, himpunan dosa-dosa Ibn Abbas. Apa tak buat kitab kita lah. Walaupun sahabat ada melakukan dosa, orang buat benda yang baik. Menunjukkan di sini bahawa kita sentiasa berulang-ulang buat salah. Ini saja. Bila kita bertaubat, bertekad tak nak buat benda itu. Jangan bila kita bertaubat, ada masa aku akan test sekali lagi. Aku akan buat tadi. Situ baru tidak diterima. Bila kita taubat sungguh-sungguh, pada masa kita lupa, kita buat pula, maka ulama jawab, taubat cepat-cepat. Itu cara dia. Boleh tak kita garanti bila kita taubat, kita tidak akan buat lagi? Tak boleh. Kerana kita manusia biasa. Nabi ni maksum, Rasul maksum. Jadi bila kita buat, jangan cita-cita dah lepas taubat nak buat lagi. Bila terbuat juga, Allah faham kita manusia. Lepas tu dia ada alternatif. Banyak surah tentang taubat, banyak hadis tentang istighfar. Kemudian pula Allah buat ini kita pagi-paginya buat makanan kita nak pergi pejabat, dia tak mati. Jawabnya tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Kerana dia nak jadi sendiri, nak buat makanan sedap, tak darah mandi. Tak percaya tengok rancangan masakan petang-petang dalam tali besi. Dia tulis situ nak telur 6 biji, tepung 5 kilo, gula 1 sudu, garam 1 guni,
Kenapa kalau ada tu yang mesti mandi kita masuk ada. Tak pun. Jadi bila dia bangun awal dia tak mandi lagi, dia buat makanan kita supaya kita dapat makan cepat-cepat, tu yang terbaik. Nah, yang tak masuknya dia tu bukan siapkan makanan, siapkan diri dia untuk kita tak mandi. Itu tak sama. Kerana kita bukan nak makan kuih, nak makan dia. Ada pun kita nak makan kuih, dia tukar masak tak mandi, okey tak? Okey, asal kuih mandi. Nah, kuih itu dah betul. Tapi kalau makan, kita nak makan kuih tu nak makan dia. Tahu tak? Ni orang kena faham. Dan bini laki nak ke dia tak tambah bersiap. Dah mandi. Daripada tengok hari tadi dengan duduk bunda tu, dah mandi tu laki balik malam. Darah bawah tu laki duduk dan laki tu duduk dah. Orang pun berapa kali jenis air masuk nak sampai ke rumah. Nah, patutnya mau mandi dah. Sampai puasa lagi. Sampai pukul 11 malam. Pukul 10 masuk dalam kodok. Rendah itu. Sempu 2 dalam 1. Masuk obat tiap. Korong abang itu gini. Itu cara pasal suami nak balik. Kita adalah permaisuri. Suami kita adalah raja dalam kehidupan kita. Walaupun tak pakai kuis. Faham? Apa tak pakai? Kata sudah tidak. Menusapok dengan zaman sekarang. Apa pakai kuis? Jadi, bila comel itu, selamat tak suami. Selamat. Tapi kalau isteri kita busuk, kita balik ngadu kat dia, selamat tak? Dah seronok. Tiap orangnya dah. Dah lama. Kita dah seronok orang lagi. Dari pagi-pagi dah tengok muka bini atau macam ni. 15 minit lagi abang santai. Nampak? Lepas tu 10 minit lagi. Pasal ni. Apa kat tamu rumah menyanyi tu lagi cing cing cing. Dah tolong dah cing ni. Bila tengok dalam bilik muka bini kita dah mandi. Dia orang tinggal dah ke mulut. Dari masa capek pada kucing. Dah semangat. Kita tu baru kita pada mana. Ada pun nak masak, silakan. Kalau nak cepat, tak mandi, silakan makanan. Suami kita dan masyarakat. Bahkan datang orang sahabat, jumpa Nabi, ya Allah. Kalau tu bini kita sedang tunjuk, pilih dan sebagainya, boleh masak. Nabi kata, kenapa tak boleh? Pilih bukan kat tangan. Tapi jawab gitu. Bukan tangan. Dia pakai rotek. Kat lain. Bukan dia goreng dengan kat dia pakai kat dua pilih. Kat situ. Yang dia uji uji di tangan. Tak ada kena-kena. Yang tepat dua darah. Maka boleh. Masa sahabat kata tu, ya Yahudi kata kalau orang ini tak ada masak. Jangan dengar Yahudi pada. Tepu pelawak saja. Jadi apa kalau tak mandi boleh. Baik, soalan yang terakhir pada malam ini. Yang lebih tadi insyaAllah kita akan jawab bila kita datang balik ke hijau. Boleh mandi pula? Boleh? Ambil hak tu 3 soalan ketimbang. Baik. Apa dia ni? Ini jam. Ada orang belagu waya ni. Apakah hukumnya bekerjasama dengan orang yang bukan Islam? Tolong jelaskan kekeliruan ini. Baik. Jawabnya banyak macam kita kata ada perkara muamalat yang boleh dengan orang bukan Islam, ada yang tak boleh. Dalam bab makan ada yang tak boleh. Contohnya orang bukan Islam tukang sembilan tak boleh. Tapi kalau orang bukan Islam tukang masak boleh. Nampak boleh? Jadi ada benda boleh, ada tak boleh. Yang memudaratkan tak boleh. Yang memberi manfaat boleh. Jadi kita pergi terus kepada maksud soalan. Bolehkah kita menggunakan orang-orang bukan Islam yang mereka ini suka untuk mengamalkan negara atau memulihkan keadilan? Kita gunakan kekuatan orang bukan Islam. Ulama menjawab boleh. Yang tak bolehnya kita menggunakan orang bukan Islam, minta tolong dia untuk menghapuskan Islam, untuk menyerang Islam, untuk memadamkan keadilan, untuk menegakkan keadilan. Kalau begitu, pokoknya haram.
Tapi kalau kita guna untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan seumpamanya, hukumnya adalah harus sebagai suatu pesanan daripada saya, sebuah hadis yang berbunyi satakunu ba'di umara yaksimun wa yazlimun faman dakhala alaihim fasaddaqa bikadzibihim wa ahana ala zulmihim wa laysa minni wa lastu minhu wa lam yarid ala haudi aw kama qala. Di zaman akan datang Nabi kata ada beberapa penguasa yang mereka ini bila Tuhan beri kuasa dibuat zalim kepada rakyatnya dan dia banyak menipu rakyatnya. Maka barang siapa yang pergi kepada mereka lalu membenarkan penipuan mereka atau menolong perbuatan zalim mereka, dia bukan dari kalangan aku bukan dari kalangannya, dan dia tidak akan dapat minum dalam kadang kausarku. Kata ulama, dia tidak akan dapat masuk syurga kerana dia bersama dengan orang yang merupakan musuh Allah, iaitulah melakukan kezaliman. Maka Nabi wajikan kepada kita menegakkan keadilan sekadar yang kita mampu. Kita memang tak boleh dah nak tegakkan Madinah Al-Munawwarah, negara Islam pertama, kerana berkat Rasulullah, berkat para sahabat. Kita ni duduk pada zaman akhir dah. Maka la yudraku kullu. Perkara yang kita tak mampu nak buat 100%, tapi kita mampu buat 60. Buat 60 pun sudah boleh. Jadi kita nak yang terbaik. Alhamdulillah, penduduk hidup malam ni buat yang terbaik, memenangkan rumah Allah untuk dengar persamaan satu sama lain. Kalau tak banyak pun sedikit info sebagai maklumat dalam kehidupan kita panjangkan, minta Allah panjangkan umur kita agar terus kita dapat berkhidmat untuk memajukan Islam dan negara kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.